Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak semua, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Seperti yang kita tahu, status Khairi Jamaluddin hari ini masih tergantung. Kita masih tidak tahu kemanakah hala tuju selepas ini, hala tuju di masa depan untuk Khairi Jamaluddin. Ada juga kabar angin menyatakan beliau berat kepada Perikatan Nasional, bahkan ditawarkan untuk masuk di dalam Perikatan Nasional. Tapi ada juga kabar angin mengatakan Khairi Jamaluddin juga boleh menyertai Pakatan Harapan. Namun persoalan yang timbul, sekiranya KJ, Khairi Jamaluddin Abu Bakar, menyertai Pakatan Harapan, tidakkah dalam masa yang sama, secara tidak langsung, beliau akan bekerja sama semula dengan parti lamanya yaitu UMNO, disebabkan timbalan Perdana Menteri bersama dengan Perdana Menteri hari ini adalah satu pembentukan di antara parti gabungan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Jadi tuan-tuan dan bapak semua, satu bagi saya, pendapat saya secara pribadi, tapi saya tidak mengesahkan perkara ini, cuma pendapat saja. Setelah Khairi Jamaluddin membuat kenyataan bahwa Anwar tidak sepatut ke Arab Saudi tanpa janji temu, kata KJ. Adakah KJ pun bersependapat dengan pemimpin pembangkang yang mengkritik lawatan Perdana Menteri ke Arab Saudi, yang mereka simpulkan itu adalah gagal disebabkan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak dapat bertemu dengan Raja Salman dan juga putra mahkota. Jadi mereka simpulkan bahwa lawatan itu gagal. Namun tuan-tuan dan bapak semua, apa yang saya tahu setelah saya melihat beberapa artikel berkaitan dengan lawatan Perdana Menteri, pihak daripada Arab Saudi, kepimpinan Raja Salman, saya boleh katakan begitu, meminta untuk Perdana Menteri memanjangkan tempo lawatannya supaya perjumpaan itu dapat dilaksanakan. Namun Perdana Menteri tidak menerima dengan hormat cadangan tersebut, namun tidak dapat memenuhi cadangan itu karena perlu balik ke Malaysia untuk bertemu, untuk melengkapkan jadwal untuk pertemuan bersama yang di Pertuan Agong. Dalam artikel ini, Anwar tidak sepatut ke Arab Saudi tanpa janji temu, kata KJ. Perdana Menteri Anwar Ibrahim tidak sepatutnya ke Arab Saudi tanpa janji temu yang ditetapkan untuk perjumpaan dengan Raja Salman, Abdul Aziz Al Saud dan putra mahkota Muhammad Salman Al Saud, kata bekas Menteri KJ. Menurutnya ini lebih-lebih lagi karena jadwal di Arab Saudi lazimnya adalah Haywire ataupun kelam kabut pada minggu pertama bulan Ramadan. Saya sudah lama terlibat mengatur perjalanan ke luar negara termasuk program Perdana Menteri, dan saya tahu kita tidak boleh pergi jika program itu tidak dimuktamadkan. Berkenaan dengan budaya di Arab Saudi, dia sebagai tetamu tidak akan pergi minggu pertama Ramadan, sebab minggu pertama Ramadan ini memang jadwal-jadwal Haywire. Tak boleh minit terakhir buat janji temu, katanya semasa bercakap di podcast Keluar Sekejap bersama bekas Ketua Penerangan UMNO, Syahril Hamdan semalam, sambil menyifatkan apa yang berlaku sebagai kesilapan besar. Sehubungan dengan itu, menurut KJ, apa yang berlaku tidak seharusnya dipandang remeh, memandangkan kepentingan geopolitik Arab Saudi serta peluang perniagaan daripada projek mega di negara itu. Saudi Arabia adalah salah satu negara yang mempunyai hubungan diplomatik yang sangat penting bagi kita, bukan saja tentang kuota haji. Lainlah kalau ini adalah lawatan pribadi. Jadi tuan-tuan semua, akhirnya KJ membuat kenyataan begini. Adakah kita boleh simpulkan bahwa KJ juga menyokong apa yang dinyatakan oleh para ahli pemimpin pembangkang? Dan mungkin Indika juga menunjukkan bahwa satu
petanda bahwa KJ memang berat kepada Perikatan Nasional. Apa komen Anda tuan-tuan semua? Teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Hai semua, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati semua, apa pendapat Anda berkaitan dengan status Tun Mahathir yang pernah menjadi Perdana Menteri sebanyak 2 kali, Perdana Menteri keempat dan Perdana Menteri ketujuh? Tuan-tuan dan bapak semua, ramai yang bersetuju sekiranya Tun Mahathir meletakkan jawatan dan menjadi negarawan dan memberikan satu pembangunan, mempengaruhi supaya menjadi influencer yang boleh membangun negara. Ada yang berpendapat Mahathir akan letak jawatan selepas PRU 15. Namun lain pula yang terjadi. Mahathir Mohamad masih terlibat dalam politik, bahkan pernah menggelar Perdana Menteri Malaysia hari ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim, adalah diktator. Dalam satu kenyataan hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, daripada biharian.com, Mahathir tolak nasihat supaya tinggalkan politik. Kenyataan daripada Jomo Kwame. Menurut Anda, tuan-tuan dan puan-puan, adakah sepatutnya Tun Mahathir meletakkan jawatan ataupun kekal sebagai ahli politik? Anda boleh komen di bawah apa pendapat Anda. Oke, sebelum saya meneruskan ulasan yang panas ini, saya meminta jasa baik Anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe. Dalam kenyataan ini, artikel ini, bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menolak nasihat pakar ekonomi, yaitu Jomo Kwame Sundaram, supaya tidak terbabit dalam politik dan menjadi negarawan. Kira-kira 7 bulan lalu, katanya, beliau menasihati bekas Perdana Menteri keempat dan ketujuh supaya memainkan peranan sebagai negarawan yang dihormati untuk negara membangun. Dalam pertemuan itu, saya minta bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir meninggalkan politik. Sedangkan nasihat daripada pakar ekonomi pun Tun Dr. Mahathir tolak. Ini kan pula hanya suara daripada orang-orang biasa. Sudah pasti ramai yang berfikir Mahathir tidak relevan lagi di dalam dunia politik, sebaiknya menjadi negarawan. Namun tuan-tuan dan bapak semua, masih ada juga yang menghormati, masih ada juga yang mahu Tun Mahathir meneruskan perjuangan. Setelah beliau kalah pada PRU 15, bahkan wang deposit pun tidak dapat dikembalikan, beliau meninggalkan pejuang dan menyertai parti Putra. Dalam artikel ini, saya menasihati beliau untuk mengambil peranan sebagai negarawan ulung untuk membantu membangunkan negara. Sudah tentu seperti lazimnya, beliau tolak nasihat saya dan kita tahu akibatnya. Katanya pada forum dalam talian bertajuk Malaysia's Future in a Fractured World, anjuran The Oxford and Cambridge Society Malaysia di YouTube. Mahathir mengalami kekalahan teruk di kerusi Parlimen Langkawi dalam PRU ke-15. Pada 16 Desember tahun lepas, ahli politik berusia 98 tahun itu meletak jawatan sebagai pengerusi pejuang yang kemudian menamatkan kerjasamanya dengan GTA pada 14 Januari. Mahathir kemudian meninggalkan pejuang, menyertai Parti Bumi Putra Perkasa Malaysia Putra. Pada 19 Mac yang lalu pula, Mahathir dilaporkan menuduh kerajaan Anwar Ibrahim bersikap diktator selepas 2 kali membatalkan program proklamasi orang Melayu. Dan akhirnya Mahathir membuat kenyataan baru-baru ini setelah beliau meletakkan jawatan, bukan lagi menjadi Perdana Menteri, orang Melayu mulai miskin, kata Tun Mahathir. Jadi tuan-tuan dan semua, menurut Anda, apa pendapat Anda?
Wajarkah Tun Mahathir meletakkan jawatan dan menjadi negarawan ataupun meneruskan karirnya sebagai ahli politik? Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan yang lain. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini.